Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini kembali hendak menceritakan tentang padu. Di mana padu ini memang merupakan antara benda yang sangat-sangat hangatlah dibicarakan pada ketika ini. Cumanya kali ini saya nak membicarakan tentang betapa padunya Menteri Ekonomi yang juga merupakan tulang belakang kepada padu ini berpusing-pusing dalam memberikan jawapan sampai tak jumpa jawapan yang dicari sebenarnya. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan sekalian. Semua tahu padu punya tarikh tutup pendaftaran akan berakhir pada hujung bulan ini, 31 bulan Mac. Tetapi sehingga kini, hanya seramai 9.24 juta orang sahaja yang dilaporkan telah mengemaskini padu. Dan sebahagian besar jumlah tersebut adalah paksaan kalau nak ikutkan. Sebab kita semua tahu, kaki tangan awam telah diminta dan diarahkan untuk mengisi padu ini dan sebagainya. Dan begitu ramai sekali orang di luar sana, terutamanya lah orang-orang bukan Melayu, bukan Islam, yang tidak mahu mengisi padu ini sebenarnya atas pelbagai alasan. Sedangkan sasaran kerajaan untuk mereka yang mengisi padu ini adalah seramai 30 juta orang kalau tidak menjadi kesalahan saya. Jadi 9 juta daripada 30 juta ini cumalah lebih kurang 30% sahaja. Bermaksud 70% tidak meyakini sistem padu ini, tidak mahu mengisi atas pelbagai sebab. Anak-anak papa main naratif yang tak nak isi padu ni sebab mereka ini takut nanti kantoi, mereka ini banyak buat duit belakang ke, tak nak isytihad itu ini dan sebagainya. Ada di antara mereka yang konon-konon takut nak isytihad sebab takut nanti kantoi, ada 2 isteri dan macam-macam lagi. Benda-benda tu semua ada alasan picis sebenarnya. Sebab basically-nya benda-benda yang sama jugalah kita akan isytihad dekat LHDN sebagai contohnya kan, untuk penyelidik cukai dan macam-macam lagi. Dan sudah tentulah benda ini akan berkaitan dengan audit dan segala benda lah. Dan tentang duit isteri pula, benda tu Allahu Akbar, benda tu kecil sangatlah masalahnya. Bukan satu alasan dia besar sampai menyebabkan lebih 70% rakyat Malaysia masih lagi tak mahu isi butiran-butiran berkenaan padu ini. Jadi seolah-olah macam mereka ini kisahkan sangat pasal secupak, tapi mereka terlupa pasal segantang. Macam itulah lebih kurang kiranya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sebenarnya berasa sangat-sangat takjub tahu dengan Menteri Ekonomi ini. Sebab kita tahu padu ini merupakan brainchild beliau. Jadi of course lah beliau akan mempertahankan padu ini sehinggalah ke titisan air longkang yang terakhir pun masalahnya. Tetapi dekat Parlimen baru-baru ini, mantan Menteri Pengangkutan, Presiden MCA yang merangkap ahli Parlimen Air Hitam iaitu Wee Ka Siong telah mengemukakan satu soalan kepada Rafizi berkenaan dengan beberapa isu yang perlu dijawab oleh Rafizi berkenaan dengan padu. Ini soalan yang telah ditanyakan oleh Wee Ka Siong dan jawapan oleh Rafizi, saya cakap terus terang, jawapan dia sahaja makan masa lebih daripada 2 minit. Tetapi saya nasihatkan anda dengar sampai habis jawapan Rafizi tersebut sebab itu adalah sangat-sangat esensial bagi apa yang ingin saya jelaskan selepas ini. Hitam, silakan. Terima kasih Menteri, saya meneliti jawapan. Mungkin sebelum tu ada ramai yang salah faham. Kerana B40, 30 sebenarnya tak dipansukan. Nak naikkan pendapatan setiap kategori itu adalah tanggungjawab kerajaan. Tapi subsidi tidak dibagi semata-mata kerana klasifikasi ini. Saya setuju ini. Dan disposable income ni konsep yang baru. Saya cuma nak bertanya kepada Yang Berhormat daripada pendengaran tadi. Apabila kita mengisi dalam 39 soalan tu, dia ada tanya tanggungan pinjaman peribadi dan sebagainya. Siapa yang akan membuat pengesahan data itu? Sebab kedua, kita lihat masing-masing agensi dah ada data. Seperti mana yang Muhammad katakan. Bagaimana kejituan data itu dapat disahkan? Kerana dalam sistem nak kita isi itu, dia tidak ada pengesahan yang boleh kita buat apa-apa perubahan. Jadi kenapa tidak secara interaktif masukkannya itu? Dan ketiga, soalan saya ialah, kalau kita padukan pada disposable income, ada satu masalah. Orang yang lebih, kalau diberi kita, bukan kata mahal sedikit banding dengan orang lain, dia berjimat-jimat. Yang ini yang disposable income dia mungkin lebih tinggi. Bagaimana membuat correction tentang apa persepsi ini dan juga keselamatan data. Sebab PDPD, agensi tak akan dedahkan. Tetapi bagaimana kita nak menghindar daripada hacker masuk, ambil semua maklumat itu dan akhirnya kita akan jadi mangsa. Apakah jaminan kerajaan tentang ini supaya data itu tak bocor? Saya rasa ini akan meyakinkan rakyat untuk mengisi dalam sistem padu ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Hitam.
Saya rasa ada sedikit kekeliruan. Bila kita sebut tentang pendapatan boleh guna bersih isi rumah dan kita menentukan perbelanjaan asas kehidupan wajar, itu tidak bergantung kepada apa yang diisytiharkan oleh isi rumah. Kerana data-data itu telah pun ada di dalam data pentadbiran kerajaan ataupun data-data makroekonomi berdasarkan kepada kajian survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Sebab itu kita tahu contohnya, kalau pendapatan kehidupan wajar di sesuatu kawasan adalah 3,000 contohnya, dan untuk hidup dengan taraf itu, sewanya berapa, makanannya mengikut kategori kalori, mengikut umur dan sebagainya. Ini memang data yang telah ada, dan penentuan berapa yang ditolak daripada perbelanjaan asas kehidupan wajar itu bukanlah daripada yang diisytiharkan di dalam Kemas Kini Padu. Dia berdasarkan data ekonomi yang dikumpul daripada 89,000 isi rumah tadi, yang ini jugalah yang menjadi asas kepada semua data-data yang lain. Kemas Kini itu diperlukan untuk beberapa tujuan khusus. Pertamanya ialah untuk kita memastikan tidak ada keciciran. Jadi kalau ada contohnya kumpulan atau keluarga yang pendapatannya dan pendapatan boleh guna bersih keluarganya itu memang layak untuk dapat pendapatan, tetapi tidak pernah ada dalam senarai baik STR, baik JKM dan sebagainya, inilah yang menjadi tujuan pertama untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan ini, iaitu untuk kita mengatasi exclusion error. Satu lagi ialah untuk mengatasi inclusion error. Kerana ada juga orang yang sebenarnya dia ada di dalam senarai penerima selama berpuluh tahun, tetapi sebenarnya dia tidak layak. Sama ada kerana dia tidak isytihar ataupun kerana keadaannya itu telah bertukar. Oleh sebab itu, melalui Kemas Kini ini, setelah ia berlaku, ia membolehkan algoritma di dalam padu itu menentukan kesahihan. Akan ada beberapa kategori-kategori yang khusus. Contohnya, kalau data pentadbiran itu tepat dengan segala yang telah diisytiharkan, yang ini sudah tentu adalah satu kategori kumpulan isi rumah yang kita panggil gold standard. Maksudnya data pentadbiran dengan keadaan yang sebenarnya itu adalah betul-betul tepat. Tapi kalau ada perbezaan ataupun ada perkara yang berlainan, algoritma ini akan mengesahkan dan kemudian akan dimasukkan dalam kategori yang akan dikaji dan akan disahkan dengan lebih baik. Contohnya, ada keluarga yang selama bertahun-tahun mendapat bantuan kerajaan melalui daripada BRIM sampai STR. Kerana kita tidak semak jumlah kereta yang dia ada. Jadi apabila contohnya satu keluarga itu dia dah masukkan, dia tunjuk pendapatan dia 1,500, belanja dia, jadi dia betul-betul miskin tegar dan dia dapat bantuan. Tetapi dengan data pentadbiran, kita dapat tahu sebenarnya dia ada kereta 5 biji. Kereta dia kereta mewah dan anggaran tengok kepada di mana dia duduk dan sebagainya. Ini mustahil seseorang yang pendapatan yang selama ini dia kata banyak ini boleh ada kehidupan seperti ini dan ia disahkan oleh data-data pentadbiran. Yang ini masuk satu kategori yang hitam. Yang ini masuk satu kategori. Dan kita akan mula bersihkan satu per satu. Jadi itu sebenarnya tujuan Kemas Kini itu. Sebenarnya untuk membolehkan, kalau sebelum ini setiap kali kerajaan membangunkan satu program sosioekonomi dan bantuan yang besar, memang akan timbul masalah. Ada orang kata saya patut dapat tapi tak dapat, orang itu sepatutnya tak dapat dan sebagainya. Jadi padu ini ialah satu cara yang kita menginstitusikan, termasuklah dengan kemahiran data yang lebih tinggi, supaya itu memudahkan kerajaan untuk mengenal pasti, membersihkan dan mencapai mereka yang sebelum ini terkeluar daripada bantuan yang sepatutnya. Terima kasih, Pak Hitam. Di sini kita dapat lihat tuan-tuan dan puan sekalian, soalan WK ini ada 3 saja tau. Nombor 1 ialah
bila seseorang itu isi padu kan dengan maklumat itu, maklumat hutang dan sebagainya, siapa yang akan mengesahkan? Siapa yang akan mengesahkan kejituan data-data yang telah dimasukkan? Dan yang paling penting sekali, yang paling utama sekali sebenarnya, apakah jaminan oleh kerajaan akan keselamatan data-data yang dimasukkan itu? Soalan yang ketiga itu sebenarnya merupakan soalan paling besar. Soalan yang ditanyakan oleh ramai pihak sebenarnya. Apatah lagi sekarang ini kita tahu dah ada satu jenis hacker nama Rootkit kan. Seringkali mengongsikan tangkap layar betapa inilah maklumat-maklumat dalam padu yang telah berjaya mereka godam dan macam-macam lagi. Serta pandangan daripada pakar-pakar cyber security betapa padu ini menggunakan sistem yang sangat-sangat outdated dan tidak secanggih mana. Tak macam Singapura pun masalahnya. Tetapi anda lihatlah apa jawapan Rafizi. Jawapan Rafizi ini untuk kredit beliau cuba untuk menjelaskan tentang orang kata apa, bagaimanakah padu ini dapat digunakan untuk mengemaskini tentang seseorang itu. Sebagai contohnya mungkin masih STR dia salah isi ke atau diisi tak betul ke apa-apa ke, dan dia akan buat satu comparable dengan data-data yang ada dekat agensi-agensi kerajaan, contoh macam LHDN dan sebagainya. Jadi di situ dia akan cuba untuk shortlist dan juga untuk clear out siapa yang benar-benar layak, siapa yang tak layak dan sebagainya. Tetapi benda ini pun sebenarnya ada banyak kelemahan. Antara lainnya ialah data-data yang dekat kerajaan itu pun belum tentu data itu data yang betul sebenarnya. Sebab ialah kalau orang nak tipu data pun sebagai contoh kan, mereka akan tipu je masalahnya. Sebab data-data dekat kerajaan pun yang lebih ketat lagi saya rasa mereka punya pengesahan tu pun tetap akan berlaku penipuan. Apatah lagi padu yang sekadar masukkan dan cuba menggunakan algoritma untuk membandingkan, cross-reference, cross-check dengan data-data yang ada dekat kerajaan dan macam-macam lagi. Oh, kita dapat dah satu item ini, kita akan shortlistkan dia kat situ, kat sini sebagainya. Benda tu nampak macam sangat-sangat cacah merebah sebenarnya. Terutama untuk satu sistem yang tidak begitu fully tried and tested seperti padu ini masalahnya kan. Tetapi yang paling utama sekali tuan-tuan sekalian, saya tak nak ceritalah tentang apa yang Rafizi jawab tu. Sebab Rafizi jawab ni macam dia berpusing, contoh sana, contoh sini. Tapi at the end of the day, jawapan yang tuntas tidak diberikan oleh beliau. Nampak tak? Beliau berpusing, tetapi tak sampai ke maksud. Ibarat seseorang itu, contohnya macam ibarat seseorang itu berpusing dekat roundabout, dia pusing dekat roundabout sampai 20 kali round pun, tetapi dia tetap tidak keluar ke simpang, tidak pergi ke tempat yang hendak dituju. Sudahnya berpusing sajalah dekat situ. Tetapi yang paling penting sekali lagi, sama ada Rafizi terlupa ke ataupun sengaja mengelak nak jawab ke apa-apa ke, soalan berkenaan dengan apakah jaminan oleh kerajaan berkenaan dengan keselamatan data-data yang dimasukkan itu masih tidak dijawab oleh Rafizi. Ini persoalan pokok dan inilah menyebabkan begitu ramai sekali rakyat Malaysia, 70% daripada intended volume yang sepatutnya mendaftar dengan padu, mereka tak nak isi padu. Sebab apa? Sebab mereka merasakan bahawa data mereka tak selamat. Memanglah orang kata, oh kalau macam tu baik kau tak payah isi Shopee, tak payah isi Lazada, tak payah isi itu ini sebagainya, datang kau kat situ. Tetapi data-data yang dekat Shopee ke Lazada ke cuma data kad saja, data perbankan saja, itu pun tak semua. Dan bank-bank pun ada mereka punya security measures dan macam-macam lagi. Tetapi dekat padu ini, bila once kita isi kita punya segala data kat situ, segala maklumat kita termasuklah maklumat percukaian, maklumat hutang, maklumat bank, maklumat keluarga, semua ada di bawah satu tajuk sahaja. Kalau hacker nak hack satu akaun padu itu, dia akan dapat semua sekali pasal kita, tak payah pergi agensi lain dan macam-macam lagi. Ini kerisauan rakyat. Dan inilah yang sentiasa ditanyakan oleh mana-mana pihak akan apakah jaminan kerajaan, betapa kerajaan boleh menjamin bahawa sistem padu ini tidak boleh dihack. Bila Rafizi kata dulu, oh padu ini tidak akan dihack ataupun mereka ini tidak mampu untuk pecahkan encryption dan sebagainya, tak. Sekarang ini ada beberapa pihak dah buktikan mereka boleh pecahkan encryption tersebut. Mereka boleh hack sampai ke hujung jari, tak ada masalah bagi mereka. Dan benda ini yang merupakan kerisauan legitimate. Orang-orang bukan Melayu yang dikatakan nak menyembunyikan kekayaan itu, sebenarnya mereka tak nak daftar padu sebab inilah. Mereka tak yakin. Itu saja. Mereka tak yakin maklumat mereka selamat, data mereka selamat dan macam-macam lagi. Mereka rasa macam padu ini tidak mampu untuk melindungi data-data mereka. Sebab itu mereka tak daftar. Itu saja. Tetapi kementerian tak nak mengaku benda ini. Kerajaan tak nak mengaku benda ini. Bahkan bertindak untuk menyalahkan orang itu, takut nanti kantoi ada banyak harta, menyalahkan orang ini, takut kantoi ada 2 isteri dan diam. Benda-benda yang bodoh-bodoh masalah tuan-tuan sekalian. Sangat-sangat bodoh sebenarnya. Takkanlah orang yang takut harta itu dengan takut isteri itu merangkumi 70% daripada rakyat Malaysia yang sehingga kini masih tidak mahu untuk mendaftar padu ini. Boleh jawab tak soal itu masalahnya? Tetapi itulah tuan-tuan sekalian. Saya sebenarnya tak berapa heran sangat bila Rafizi ini berpusing-pusing. After all, beliaulah yang pada mula-mulanya berkata sebegini.
iaitu ketika zaman Najib jadi Perdana Menteri dahulu, dia lah paling lantang kutuk Najib. Kata Najib ini macam, orang kata apa, telah memaksakan rakyat untuk kata apa, daftar e-kasih kan, dengan menawarkan BRIM, kira bagi umpan BRIM untuk memaksa rakyat mengisi e-kasih itu ini sebagainya. Tengok-tengok sekarang juga dia buat benda sama, iaitu dia cuba untuk memujuk rakyat, meminta rakyat, memaksa rakyat untuk daftar padu dengan memberikan umpan STR. Nampak tak? Benda yang sama dia kutuk dahulu, dia buat sebiji sekarang. Nama je berbeza. Ibarat ludah ke langit, terkena buka sendiri, campur dengan ludah orang lain masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Mungkinkah ini yang dimaksudkan dengan seperti tikus membaiki labu, seperti kera mendapat bunga? Tetapi kalau kita guna perumpamaan ni kan, ada orang kata kita ni jadi macam zookeeper pula, penjaga zoo, buat perumpamaan binatang dan sebagainya. Mereka ni bukan boleh masalahnya kan, panas setelinga dengan perumpamaan macam tu, sebab mereka terasa mereka ini binatang. Itu masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka, termasuklah buat benda karut-karut, termasuklah tidak mahu untuk menjawab apa-apa soalan, ataupun berpusing-pusing dan sebagainya sampai ke lebam. Wallahu a'lam bisawab. So kata mereka lah. Sebab Sani Hamzah pun dah kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.